وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang pertama, iaitu hadis Jibril. Jadi pada malam ni kita nak bincang secara ringkas berkaitan dengan rukun iman. Kerana pada minggu lepas kita telah bincang perkara yang berkaitan dengan rukun Islam, 5 perkara. Jadi insya-Allah pada malam ni sambung pula perbincangan berkaitan dengan iman itu sendiri. Kerana persoalan iman ini antara persoalan yang dibangkitkan oleh rajulun ataupun malaikat semasa hadir dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal iman, itu persoalan yang diajukan oleh rajulun dalam hadis berkenaan, yang mana rajulun itu seperti yang kita maklum adalah merupakan malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kepada umat ini, ya secara khususnya pada pelaku kes ini adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kita bincang secara ringkas saja. Jadi apa maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Apa maksud? Atau yang kita sebut sebagai percaya kepada Allah itu. Maksudnya adalah membenarkan, yakni tasdiq. Yakni kita membenarkan Allah itu, segala apa yang berkaitan dengan Allah seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan kita menerima kewujudan Allah itu. Allah itu sebagai satu zat yang maha berkuasa, yang wujud, bukan tidak wujud. Selain daripada mempercayai Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan juga suci dari segala sifat kekurangan, dan Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak akan sama, laisa kamitslihi syai'. Bila kita sebut Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah ini tidak boleh dibandingkan. Manusia itu selagi boleh dibandingkan, makhluk itu sesuatu perkara itu selagi boleh dibandingkan dengan yang lain, maka dia itu adalah ada makna kurang. Ada makna kurang. Allah ni laisa kamitslihi syai', ni tak boleh nak banding dengan sesuatu. Tidak sama. Dari semua sudut tidak sama. Tidak boleh nak banding. Itu Allah Subhanahu wa taala. Selagi boleh banding, walaupun sebesar zarah masih boleh dibandingkan, maka dia itu tidak Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Perincian dia panjanglah hati-hati. Misalnya kalau dalam kitab-kitab disebut, ni kita kata percaya kepada Allah, dia kena ada ciri-ciri tadi. Baik, percaya kepada Allah ni sebagai asas kepada keimanan keseluruhannya. Itulah asas dia, percaya kepada Allah. Bila kata percaya kepada Allah, maka dia akan masuk di bawah percaya kepada Allah tu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni. Dan kena ingatlah, ni kita tidak, sebab kita perbincangan ini ringkas saja. Dia ada pula perkara yang boleh membatalkan kepercayaan itu. Dia ada pula perkara-perkara yang boleh membatalkan kepercayaan itu.
Misalnya biasa dalam kitab disebut antara perkara yang membatalkan kepercayaan kepada Allah ini ialah mana amalan-amalan syirik kepada Allah. Sebab syirik ni bukan dia tidak percaya pada Allah, dia percaya juga. Amalan syirik ni bukan tidak percaya kepada Allah. Kalau orang tak percaya langsung tu orang tidak panggil syirik, orang panggil mulhid. Dia tolak Allah secara total, secara 100% itu, tidak percaya adanya Allah. Itu tu memang golongan kita kata yang mulhid disebut. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada wujudnya Allah SWT. Ni dia percaya Allah ada, dia percaya, tetapi dalam masa dia percaya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, misalnya kita kata qudrat, tahu perkara gaib misalnya, maka dalam masa yang sama ada juga dia percaya juga ada juga makhluk lain yang selain Allah yang ada sifat-sifat Allah itu. Hak tu dia panggil syirik. Sebenarnya hakikat syirik ni sebenarnya dia tidak percaya 100% pada Allah itu. Tu dia terbata tu syahadah dia, terbata iman dia. Dan syirik-syirik ni mengikut Syekh Abdul Aziz, dia kata mudah untuk kita faham syirik-syirik ini. Sebenarnya manusia ni dia tidak 100% percaya kepada Allah sebenarnya. Sebab tu dia letak juga kepada benda lain. Misalnya kita kata satu fahaman yang salah lah. Kita kata contohnya Rafidah misalnya, Syiah Rafidah itu, dia percaya Allah itu kira-kira gitulah, tengok pada zahir dalam kitab-kitab dia gitulah. Tapi sifat Allah tu ada juga pada orang lain yang disebut sebagai imam mereka itu misalnya. Dia bukan tak percaya pada Allah. Sebab tapi ada sifat Allah dia beri pada makhluk dia, kepada makhluk lain, kepada imam dia, kepada orang lain, dengan juga diasaskan di atas sebagai satu kepercayaan. Misalnya tahu perkara gaib. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab hati-hati, manusia ni dia tidak tahu perkara gaib secara mustaqillah. Mustaqillah maknanya dia sendiri boleh tahu perkara kerana dia nak tahu. Kita ni kadang-kadang kita nak tahu sesuatu, nak dapat tahu, nak ada maklumat tu lah, kita kena belajar. Susah. Kadang-kadang belajar 10 tahun belajar sikit saja boleh ilmu. Maknanya ilmu yang kita dapat tu sebenarnya mana ada satu zat lain yang beri kepada kita. Bukan kita sendiri tahu, tapi tahunya Allah tahu dengan ilmu dia. Tak sabit dengan orang sikit apa, tak sabit dengan makhluk lain. Tetapi dalam ajaran Syiah ni, iman dia tahu tu secara mustaqil. Tahu tu kerana memang sifat dia mengetahui. Tak kafir lagi tahu, tak syirik lagi. Ini sebab itulah. Jadi kalau sekiranya tak kira lah nama apa, misalnya tarikat atau kelada, siapa dia bimbang pada tok guru dia bimbang nak cakap benda-benda buruk terhadap guru. Sebab apa? Sebab dia rasa, dia merasa ke guru dia tahu. Tu bahaya. Tu bahaya dia. Tok guru dia duduk satu benua jauh misalnya. Tapi dia nak cakap sesuatu yang buruk tentang guru dia, nak ragu tentang guru dia tak berani. Dia mari satu perasaan takut. Tok guru kita tahu ni, boleh jadi kita kena malapetaka, boleh jadi hidup kita tidak ditimpa bala kalau kita bercakap benda-benda yang negatif terhadap guru kita. Perasaan lagu tu bahaya tu. Tu boleh jadi syirik tu. Perasaan lagu tu bahaya. Tu takut lagu tu kepada Allah sahaja tu. Mana boleh manusia duduk dengan jarak yang begitu jauh sehingga kita nak kecek tentang dia, takut apa dia tahu. Tu bahaya. Perasaan lagu tu bahaya dia boleh membawa pada syirik. Syirik maknanya bukan kata tolak tu Allah SWT. Takut kepada Allah, takut juga kepada makhluk. Misalnya takut dengan ciri-ciri dia. Kita takut pada Allah kerana Allah tahu semua perkara. Allah Maha berkuasa. Allah tahu perkara gaib. Walaupun kita buat perbuatan di belakang dia pun dia tahu juga. Kalau ada perasaan begitu pada mana-mana makhluk, memang dalam kitab-kitab usul ni kata manusia tu, kalau kita tak sekata syirik, tak sekata kafir lagi, tapi dia sudah berada di jurang syirik itu, dekat sangat betul nak jadi syirik. Paling kurang lah. Sebab begitu sekali. Enggak kita kata Syiah kalau dalam kitab dia sebut dah Tuhan tu lagu mana. Boleh sebut Tuhan tu lagu mana.
Misalnya dalam kitab Syiah dia sebut Tuhan ni setakat ke bawah ni, dalam ni abdomen kita panggil ni, dia kosong macam tin sekuk yang tidak ada apa-apa tu. Ronggok, gelonggong Allah kata. Tu dalam kitab dia. Kita apa hari macam mana dia boleh mengikat lagu tu? Macam mana dia boleh kata gitu? Kita apa lemah. Tapi gitulah dalam kitab dia ada. Waktu banyak nak lah benda-benda lain. Okay, baik. Yang kedua, secara ringkas, percaya kepada malaikat. Jadi maksud percaya kepada malaikat adalah mempercayai kewujudan mereka dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi, dan seperti mana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Kita percaya. Kita percaya malaikat ni memang wujud walaupun kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak. Jangan pula kita kata serupa dengan Tuhan. Tak. Tak nampak tapi percaya ada. Tak. Percaya tu seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan seperti mana yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kepercayaan kita tak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada apa yang disebutkan dalam Quran dan apa yang disebut dalam hadis. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah. Dia terima sekadar itu, sekadar yang ada dalam Quran, sekadar ada dalam hadis. Dia tidak akan kiyah bab ni. Sebab hal ni tak ada ruang kita nak kiyah kedudukan malaikat. Tak ada hadis-hadis. Tak boleh nak kiyah. Sekadar ada sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Misalnya, ni antara yang disebut lah. Sebut dalam maknanya Quran, dia sebut dalam hadis ni secara ringkas. Sifat malaikat misalnya. Sifat malaikat. Sebab ramai manusia ni, kalau kita baca dalam sejarah kehidupan manusia, tamadun manusia ni, orang panggil Islam, bahkan orang kafir dulu pun, sebab konsep malaikat ni bukan hanya ada dalam agama Islam kita saja. Pengertian malaikat dalam konteks kita kata malaikat suatu makhluk yang luar daripada, yang tidak sama dengan manusia ni, dalam boleh kata dalam agama-agama lain pun ada konsep malaikat. Cuma malaikat dalam versi tu, apa ni kita kata dalam pemahaman agama tu, dia tidak sama. Tidak sama. Setengah tu malaikat digambarkan dia boleh saing dengan malaikat. No, kalau dalam agama-agama dululah. Dia boleh harah malaikat, memang boleh telefon dengan malaikat. Bila nak jumpa dengan malaikat, macam-macam kita tengok dalam ajaran salaf. Dia boleh kelentung malaikat tu kadang-kadang dia jadi ada sifat perasaan, sifat sedih dan sebagainya, macam-macam lah digambarkan begitu. Kadang-kadang kita nampak macam manusia malaikat tu. Ini dalam ajaran-ajaran yang salah lah. Tapi kalau berdasar pada Quran dan hadis, ni misalnya yang pertama, mereka ni sebagai ibadullah, ibadur rahman, sebagai hamba-hamba Allah yang bersifat dengan ar-rahman. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Disebut dalam Quran. Mereka berkata, siapa dia mereka ni, maknanya musyrikun. Mereka berkata Allah ini ada anak. Allah ni mengambil anak. Anak Allah ni ada anak. Anak jantan, anak lelaki. Ada anak lah, walada tu makna ada anak. Subhanah, maha suci Allah daripada tuduhan jahat mereka itu. Bahkan hak dia kata waladan itu maknanya malaikat lah. Allah kata sebenarnya mereka itu adalah ibadun mukramun, merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sifat malaikat adalah selalu bertasbih. Banyak hadis ni bertasbih ni dengan erti beribadat. Tak kira waktu malam, waktu siang, tak henti-henti ibadat. Misalnya disebut yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Malaikat ini bertasbih, yakni beribadat, memuji Allah, menyucikan Allah dari segala sifat-sifat kurang itu, siang dan malam. La yafturun, tak jemu-jemu. La yafturun, tak jemu-jemu, tak berhenti. Orang ni berhenti ni kerana jemu, kerana rasa letih. Ni tak. Malaikat ni sifat dia begitu. Malaikat hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang ketiga, mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.
'alaiha malaikatun ghilaz shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sifat malaikat ni, dia la ya'suna Allah, dia tidak derhaka pada Allah. Ghilazun shidad ni mana? Keras, bengis. Tu. Tegas. Mereka tidak derhaka kepada Allah dalam ma amarhum, dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan mereka. Mereka tidak engkar, mereka lakukan apa yang diperintahkan. Itu sifat malaikat. Yang keempat, boleh menjelma. Mana dia boleh berupa. Malaikat ni satu kejadian yang tidak sama dengan kita. Zat dia tu, Allah buat tu tidak sama. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, ketika dia berupa dengan rupa dia asal tu, dia ada sayap. Memang ada sayap dalam riwayat sahih. Malaikat bukan dua sayap. Beribu-ribu sebelah tu sayap. Tinggi tu, kaki duduk di bumi, kepala rapat langit, disebut dalam hadis. Tu. Tapi dia boleh berupa. Kejadian itu boleh berupa dalam rupa manusia. Boleh. Fatamatsala laha basharan sawiya. Maka malaikat itu menyamar atau berupa dari rupa manusia yang sawiya. Yang sawiya ni maknanya yang comel, yang lengkap, yang sempurna. Tidak kata tidak sempurna, dak. Dan malaikat ni tidak lelaki atau tidak mana tidak jantina, dia tidak serupa kita lah. Malaikat tidak tina, tidak jatuh. Lagu mana? Wallahu a'lam. Kita tahu sekadar ini disebut dalam nas sahaja. Lagu mana tak tahu. Sebab ada juga manusia yang tersilap. Misalnya jahiliah, dia menyebutkan bahawa malaikat ni ada yang, kalau kita baca dalam sejarah-sejarah Arab jahiliah, dia kata malaikat ni perempuan. Perempuan. Sebab tu dalam Quran sebut nasabah. Dia nak anak jatuh, siapa pun anak tina. Tiba-tiba anak tina dia kata untuk Allah. Quran kata tak nasabah kira aku. Anak tina dia bagi aku. Anak jatuh dia ambil dia. Dia kata malaikat ni anak perempuan Allah. Tapi kita dapat dalam hadis mana dia ni tidak lelaki dan tidak perempuan. Tidak makan dan tidak minum. Itu sifat malaikat. Keadaan dia. Dan juga disebutkan bahawa dia ni mati, mengalami kematian seperti jin, manusia, seperti kita mati. Cuma umur dia tu panjang atas ketentuan Allah lah. Umur dia seperti kita lah juga. Setengah tu panjang umur, setengah tu 100 tahun, setengah tu tak ada. Setengah tu tak ada keluar lagi mati dia. Itu secara ringkasnya begitulah malaikat. Jadi malaikat ini, cuba kita perhati, kalau kita perhati Allah buat sifat dia tu, tak mungkin dia tersalah. Memang dia tu. Kalau kita nak kata robot boleh. Kalau kita nak kata, misalnya kita kata malaikat ni sebuah robot, ikut Tuhan suruh belakang, itu memang gitu. Dia tak akan derhaka. Tak mungkin tersalah. Tak mungkin tersalah. Kerana memang Allah cipta dia tu untuk satu arah saja, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak mungkinlah dia tersalah. Seperti mana dalam ajaran sesat yang menyebutkan bahawa malaikat Jibril SD pun ada beberapa kali tersilap, menyampaikan wahyu tersalah misalnya, dan sebagainya. Bila Nabi mati, bila Nabi wafat, maka malaikat waktu lagi wahyu misalnya. Tak mungkin lagi. Sebab wahyu terhenti. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Apa maksud percaya kepada kitab? Percaya kepada kitab ni bermaksudnya kita percaya kepada kitab-kitab di sini, makna kitab samawi, kitab yang pernah Allah turunkan ke muka dunia, termasuk Quran kita, yang disebut dan yang tidak disebut. Sebab dalam Quran ni hak sebutnya beberapa je kitab ni. 4 kitab tu yang disebut dalam Qurannya. Patut kitab-kitab lain tidak disebut nama, tapi ada. Jadi hak disebut nama kita percayalah tu. Quran, Taurat, Injil, Zabur, hak lain-lain lagi. Suhuf disebut dalam Quran. Suhuf, mana suhuf? Kitab-kitab terdahulu kita percaya secara umum, memang ada. Kita percaya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat, yang disebut secara khusus Jibril, khusus ketua malaikat, sebagai nak memuliakan kitab Allah ini.
Jadi kitab-kitab itu mengandungi kalam Allah, melalui kalam Allah. Termasuk dalam percaya kepada kita adalah mempercayai semua kandungannya adalah benar dan tidak diragui, kerana ia sabit berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Jadi sebab tu kalau kita perhati hadirat kita kenapa ya lah, kitab suci ni daripada langit ini, kalau mengikut ulama, Quran je sebagai mukjizatnya. Quran je sebenarnya. Kitab-kitab lain tidak dikira sebagai mukjizat. Misalnya Injil tidak mukjizat. Misalnya Taurat Nabi Musa tidak mukjizat, tongkat dia tu mukjizat. Sebab tu Injil, kalau mengikut ulama, kalau kita baca dalam sejarah Injil, dia 50 tahun ya boleh bertahan. Selepas wafatnya Nabi Isa, dia angkat Nabi Isa tu, Injil tu boleh bertahan, keaslian dia tu 50 tahun ya. Lepas tu hilang keaslian dia. Dan Injil ni pun sejarah dia pernah hilang di muka dunia 300 tahun. Dalam peperangan dia panggil Ghazwul Babiliyin, peperangan Babylon itu. Popok Gasar ini dia bunuh semua. Popok Babylon ini dia bunuh semua padri-padri. Dia bakar kitab-kitab. Akhir sekali tidak wujud. Pernah 300 tahun tidak ditemui. Ini dalam sejarah lah. Yusuf Qaradawi pula dalam kitab ada Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim, atau dia sebut siap dengan rujuk, boleh rujuk lah dalam kitab-kitab. Pernah kitab Injil itu sendiri sampai 300 tahun. Kemudian selepas 300 tahun tu ada kitab Injil, tapi dalam 50 nuskhah yang berbeza-beza. 50 nuskhah yang berbeza-beza. Jadi bawa padri pun mesyuarat nak buat lagu mana, dia pun rengkah kitab jadi 5 sebab ada hari ni. Sebab ada hari ni. Maknanya kitab Injil itu telah berlaku proses perubahan yang begitu ketara sekali. Sebab dia bukan mukjizat. Tapi kalau Quran ni tak, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami nak jaga. Allah kata dia nak jaga. Sebab tu Quran ni tidak berlaku perubahan. Baris pun tak berubah, titik pun tak berubah. Pelik Quran. Sebab lah ni kalau di Indonesia, kitab Injil ditulis dalam bahasa Arab dan dibaca seperti Quran dengan ada tajwid dia ni. Cuba tengok dalam internet dia baca kan, perempuan baca. Padri dia adalah mukri dia dia baca bunyi seperti Quran, tapi tidak lain. Kita dengar tu tak ada gamak nah. Dia tak boleh pergi suruh royak lah. Orang hebat dulu Musailamatul Kazzab tu nah, penyair Arab jahiliah dulu, zaman jahiliah tu, syair dia digantung lama Kaabah pun dia cuba nak buat Quran tu, tak jadi. Bila orang baca tu tahu lah, dia tak akan naik melebihi paras syair sahaja. Dia tak naik atas pada syair sebagai Quran dak. Hak ni pun dia baca, saya dengar, kita dengar kata lucu. Sebab tu masa saya ngaji dulu, Tok Guru saya sebut, dia cuba ambil tak syair-syair dalam dewan sastra Arab ni, cuba baca mengikut rentak Quran. Tepat dengung kita dengung, tepat mak 2 harakat kita kekalkan dia 2 harakat. Kalau mak wajib 5 harakat, cuba baca. Kita pun nak suka baca. Teralah buat hadis-hadis dah. Ambil tak Arab baca sebuah Quran. Orang lain kita pun nak suka. Pelik Quran itu, apa Quran ni pelik. Tapi kalau Quran ada lain. Sama ada orang tu reti tak reti bahasa Arab, lagu itulah cara dia baca Quran. Semua orang akan kata sedap Quran. Itu mukjizat tu. Mukjizat Quran. Tapi kitab lain tidak mukjizat. Kita kata Nabi Isa, Injil tidak mukjizat. Sebab tu dia hilang ke muka dunia, tak ada keaslian dia. Taurat, Zabur gitu juga. Jadi mukjizat Nabi lain adalah dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk kitab. Tapi mukjizat Nabi kita, dia ada dalam bentuk mukjizat, hak kita panggil mukjizat secara hissi. Ada juga mukjizat secara hak maknawi. Nabi kita ada juga mukjizat-mukjizat lain, misalnya keluar air daripada celahan jari Nabi. Boleh belah bulan, kita kata ada juga tu. Tapi hak tu bila Nabi tak ada sebentar, untuk ketika tu sahaja. Untuk ketika tu sahaja. Selepas tu tak ada. Tapi Quran ni tak. Dia kekal di Lauhul Mahfuz. Kekal. Ni mukjizat semua Quran. Sebab tu dalam Quran ni, kalau kita perinci kalau kitab suci lah, khususnya Quran kita kata, tolak Quran, tak semesti tolak semua. Ragu saja tentang Quran. Rosak dah akidah.
Misalnya lah, kalau sahabat ni jahat gitu mau lah dah. Aku tak tahu agak Quran ni dah. Misalnya dah. Macam mana Quran ni? Hak je bawa dia tu jahat gitu, hamalatul Quran tu, pembawa Al-Quran tu jahat gitu mau tu lah. Itu makna ragu. Seperti Khomeini sendiri dia ragu. Dia kata tak mungkinkah, tak logikkah sahabat ubah Quran kalau jahat selalu semua dalam kitab dia. Tak ada kemungkinan sahabat pindah Quran tukar satu kalimah dua kalimah. Tak mungkin. Apa kalau jahat itu? Boleh bunuh Nabi. Boleh bunuh cucu Nabi. Tak mungkin. Boleh ubah satu dua kalimah. Padahal dalam kitab dia bukan satu dua kalimah, 2/3 merubah Quran. Tu tak boleh. Lagu tu memang rosak akidah. Rosak akidah. Lepas tu kita tengoklah hadirat, kita tengoklah ni dalam bab Quran ni. Dia tak ada kitab Taurat ke ini. Orang Kristian pun tidak hafal. Kalau ada beberapa orang yang hafal, tapi Quran kita ni dah semua orang Islam hafal Quran. Sama ada 30 juzuk ke, keluar Allah saja ke. No. Kadang-kadang kurang orang kampung kita baca ayat-ayat lazim semua. Tapi dia baca. Hak ngapa Quran berapa ribu. Di Malaysia kita ni berapa ribu dah ngapa Quran. Kalau India Pakistan, no, berparut lagi. Lepas ke seluruh dunia. Hak tu bahagian apa? Bahagian ngaji pula hadirat. Cuba tengok kelas-kelas qiraat macam-macam kaedah pelik-pelik kita nak sebut pun tak erti. Mana ada kitab-kitab lain, Taurat, Injil dan sebagainya. Kitab-kitab suci dalam agama lain. Mana begitu prihatin sekali kita kata pengikut-pengikut dia. Quran ya. Quran. Tak, misalnya kita kata nak tanding kita Injil, buat tilawah kita Injil, sebab Quran. Tak, misalnya nak tak boleh buat dia. Suka kau. Tak baca tu orang suka lalu dia. Pelik. Quran ni pelik. Kita baca di mana lain lah. Kalau orang ngaji Arab dia tahu lah. Tak dalam setahun mana pun dia tahu. Baca saja tak tahu, baca saja. Kita kata lagu yang ustaz sedap juga. Tapi tak boleh pergi dengan Quran tak. Dia tak boleh nak mandi sikit apa. Bahasa Quran ni pelik. Dan oleh kerana kuatnya Quran tu, sebelum Quran diturunkan, bahasa Arab ada dah. Tapi bila turun Quran, selain daripada dia tidak bercanggah dengan kaedah Arab, bahasa Arab kena ikut kaedah Quran. Sebab tu bahasa Arab tidak terpakai jika bercanggah dengan nahwu Quran. Bercanggah dengan Quran. Tak boleh. Maksud ayat tu ke mana? Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama kita tulis ilmu bahasa Arab, bahkan ilmu kita kata mu'jam, kamus, dia mesti guna syahid-syahid dia, bukti-bukti, contoh-contoh dia tu menggunakan ayat Quran. Dia kalau dalam kitab-kitab ni hak pelik sikit ni. Pengajian ilmu bahasa Arab ni kaedah-kaedah dia ulama-ulama. Ramanya ulama. Boleh katakan ulama. Kalau hak dulu hak yang menjadi tempat rujukan dalam bidang ilmu nahwu, ilmu saraf, memang ulama semua. Sebab ulama kita letak seorang nak jadi ahli ijtihad, ahli mujtahid, salah satunya ciri dia dia menguasai bahasa Arab. Sebab tu imam-imam kita kata imam mazhab semua boleh bersyair belaka, hebat belaka dalam segi bahasa, hebat belaka. Sebab syarat dia untuk jadi ahli mujtahid, dia kena reti bahasa Arab. Siapa mereka reti menguasai bahasa Arab. Tu. Sebab tu hak buat kaum hak perekat-perekat dulu, perekat-perekat awal lah menjadi rujukan dalam ilmu nahwu ke, ilmu tata bahasa Arab, ulama belaka. Ulama belaka. Tempat kita ni bila kata ulama besar mesti reti bahasa Arab. Tak ada ulama-ulama tempat kita ni tak reti. Ada ulama hebat dia ilmu Quran tapi nahwu tak reti. Ada. Kalau tak kelada gitu pelik kalah tu. Kita tak jumpa lagi tu. Dia tu besar tu. Besar mana mengerti usul aku reti belaka tapi bahasa Arab tak reti ke apa. Nahwu tak reti. Pelik tu. Tak ada dari sejarah umat Islam lagi ke hati-hati. Boleh dikatakan tak ada. Tak reti sikit apa. Kalau reti sikit-sikit usul tu mungkin ada, tapi orang panggil siapa tempat rujuk dah. Tapi tiba-tiba bahasa Arab tak reti tak. Cuba tengok tunggu pondok kita lah ke mana. Jangan tiba main. Jangan tiba main tunggu pondok kita dari segi nahwu sarah tu dah. Dia boleh kritik kadang-kadang orang terjemah Quran ni tak betul. Misalnya contoh Pak Hamka pernah dikritik oleh Tok Guru Pondok Pak kita. Hamka kata alhamdulillah rupanya ada orang di Malaysia ni hebat. Dia memperakui.
Dia memperakui kritik itu betul, memang dia salah. Maknanya tinggi ilmu dari sudut memang tinggi. Termasuk dalam percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab ini wajib dipercayai adalah dengan erti mempercayai bahawa kitab suci yang lain selain dari Al-Quran telah pun dimansuhkan. Bila turun saja Quran ke muka dunia kepada Nabi sebagai wahyu daripada Allah, maka secara rasmilah kitab-kitab sebelum itu terbatal. Secara rasmi terbatal. Sebab tu ulama kita, ulama kata kalau Nabi Khairi ada kan tak? Kalau Nabi Khairi ada lah, tak mati lagi Nabi Khairi. Memang dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lah. Dan dia kena pergi jumpa lah dengan Nabi lah. Kita pergi jumpa sekali abu kita tu. Sepatut dia kena pergi jumpa banyak lah. Benda-benda gitu ayatnya dari segi syariat dia terbatal. Tak boleh ikut. Itu atas nama iman itu. Atas nama iman itu. Bila Quran itu turun, maka secara rasmi terbatal habis kitab-kitab samawi yang pernah Allah turunkan. Terbatal. Makna beriman kepada kitab adalah mempercayai. Ini antaralah poin-poin dia. Wajib mempercayai, wajib beriman. Maksud beriman kepada kitab ni, masuk Quran, Zabur dan sebagainya, kalau dalam konteks kita umat Nabi Muhammad ni, maka wajib percaya bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini adalah terpelihara daripada sebarang penyelewengan dan takut tambah. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang sah dan terpakai hingga ke hari kiamat. Kiamatnya alam ini, Al-Quran tetap terpelihara di Lauhul Mahfuz itu. Quran sebab dia kalamullah, tak musnah tu. Mana kalau ada orang kata Quran ni telah dipinda misalnya, tu memang sesat lah, tidak Islam lah tu. Jadi Nabi sendiri ni baca mana? Baca Quran sebab kita baca ni, sebab kita baca semaya, seperti email kita baca lagu tu. Nabi tak baca lain lagu tu. Dia atas dunia ni paling banyak sekali baca sebab kita baca ni. Walaupun ada disebut maknanya kiraat, tapi hak baca, hak umum baca ni. Hak jadi nak baca gitu dalam semaya. Ni sebab kita baca. Duduk di mana-mana. Kalau ada je sekali orang baca waras tu, tapi hak tu tak bertahan, dia tak akan baca semua. Dia tak akan baca sama gitu. Hak tu juga ulama kata perlu diperhati juga. Jadi Nabi sendiri baca mana? Siapa Nabi khatam Quran baca dalam solat tahajud surah Baqarah rakaat pertama. Lepas tu dalam riwayat kata selama tu juga dia rokok, selama tu juga dia sujud. Lepas tu dia baca dalam semaya ketika qiyam. Mana? Betul baca macam mana dia baca? Ni sebab kita baca ni. Kita nak faham kira hafaz ke apa tak lagu ni. Support. Yang keempat, percaya kepada para rasul. Al-iman bil rusul, bukan bil rasul, bil rusul. Percaya kepada rasul-rasul. Rusul dengan kata jamak, bukan rasul. Percaya kepada semua rasul yang pernah Allah lantik secara rasmi menjadi utusan Allah itu. Jadi rasul adalah manusia-manusia terpilih yang diutuskan oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Semua mereka adalah benar. Rasul Allah ni Mustafa, dipilih. Sebab tu ulama kita sebut kalau Nabi Mustafa, sahabat ni Mukhtar. Mana dipilih juga oleh Allah untuk menjadi, kita kata gala ganti Nabi, untuk menjadi penyokong, pejuang, mempertahankan, menaikkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang nama-nama dan peranan mereka tersebut secara terperinci dalam Al-Quran mestilah dipercayai secara terperinci. Kalau Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kita tahu dan kita percaya. Dan banyak lagi dalam Al-Quran sebut rasul-rasul lain yang Allah tidak sebut. Itu kita percaya secara umum, seperti kita lah. Ini antara perkara yang wajib dipercayai tentang rasul. Ni benar ni. Ini benar usul ni, bukan benar ranting, tidak benar usul. Yang pertama, termasuk dalam beriman kepada Rasul adalah mempercayai bahawa mereka telah melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin.
Tak ada satu pun ajaran yang Allah suruh mereka sampaikan mereka abaikan. Tak ada. Maknanya setiap rasul ni bila dia mati, dia telah selesai tugas dia sebagai rasul. Itu keimanan kita tu. Jangan kita kata bila rasul mati ada lagi ajaran dia yang belum sempurna. Hak tu disambung oleh anak cucu dia misalnya. Hak tu disambung oleh orang-orang lain. Seperti di Indonesia sekarang ada nabi, ada rasul. Ada rasul. Ada lah ni. Besar saya tengok dalam internet. Sahak kalah tak apa. Rasul ni. Jadi bila orang tanya di mana kitab suci kamu? Dia kata Quran ni lah. Kalau dulu Nabi Muhammad dia kata sebagai mufassir secara zahir Quran. Saya ni sebagai mufassir kepada batin Quran. Tu dia. Kering-kering dia menipu. Tak kuk kening dia pelawak. Kita tengok dalam TV tu tak kuk kening dia. Tengok tu. Sebab apa dia bercakap dengan yakin? Tu mukjizat Quran juga. Tu ada di Indonesia Jadi rasul ni dia habis dah dengan hadis dia tafsir Quran 23 tahun. Bukan semata-mata bercakap, dengan perbuatan dia sebagai sebuah kehidupan Nabi tafsir Quran. Kalau kita panggil hadis. Sebab itulah kita kata sesiapa yang tolak hadis, dia tolak Quran hakikatnya. Orang yang tolak hadis ni hakikatnya tolak Quran. Orang yang tolak sahabat ni hakikatnya dia tolak Quran. Orang yang tolak sahabat ni hakikat dia tolak hadis. Benda tu benda kita tak boleh nak asing-asing, tak boleh nak pisah-pisahkan tu. Tak boleh. Ada benda kita boleh pisah-pisahkan, ada benda tak boleh hadiah Quran. Tu antara benda hak tak boleh. Tolak hadis tak mesti tolak semua. Tolak hak sahih, hak mutawatir, hak jelas tolak. Benda tu sabit, boleh rosak kita. Boleh gugur tauhid dia, boleh hancur tauhid dia. Jadi sebenarnya hakikat orang yang tolak hadis ni sebenarnya dia tolak Quran hakikat. Dia kalau dia tak sebut gitu lagi pun, tapi dia sudah berada di atas landasan itu, dia akan sampai ke destinasi dia tu. Supaya punya ayat kata lah tak, innasafinata tajri 'alal yabasa. Perahu ni dia tak bergerak di atas tanah yang kering kontak. Kalau dia duduk ala air sah dia gerak. Pak ni pun dia sudah duduk atas landasan dah tu. Orang yang anti hadis, yang tolak hadis, dia akan sampai satu peringkat. Dia akan tolak Quran. Dia kita rasa dia tolak dah senang. Bila tolak hadis ni jadi secara otomatik dia akan tolak Quran tu maksud raya lah. Tu pelik tu. Dia boleh baca Quran tu melalui siapa? Tidak melalui Nabi kan? Nabi hadis lah. Dia boleh baca Quran tu kan? Dia boleh baca Quran tu melalui mana? Dia dengar hati kan? Kalau dengar hati apa hadis tu orang itu? Nabi ni kan hadis Nabi ni, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi, semua daripada Nabi semua panggil hadis lah tu. Jadi bila tolak hadis sebenarnya tolak Quran tu. Tu hakikat dia sebenarnya. Okey, kita ambil sikit lagi. Ni. Yang kedua, mereka yang para nabi dan rasul adalah orang-orang yang maksum, yang terpelihara daripada segala bentuk dosa, sama ada kecil atau besar. Tu je. Dalam konsep agama kita, ajaran Islam kita ni, nabi ni maksum ini kerana dia nak jaga agama, nak jaga syariat, nak jaga Quran. Dalam bab tu, bila kata nabi ni maksum, dia tidak jadi naik taraf malaikat dak. Dia tetap manusia. Tidaklah kata nabi ni bila dia maksum maka dia naik darjat, tidak jadi manusia dah, dia rubah sifat dak. Dia tetap manusia. Ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Bezanya aku terima wahyu. Tu. Sebab tu Nabi ada lupa, Nabi ada teringat, sebab tu Nabi sakit. Nabi rebah, Nabi difitnah, Nabi dianiaya, Nabi luka. Yang bahaya kau kafir dalam peperangan. Rebah Nabi. Nabi sedih kot Nabi. Sahabat dia kena bunuh 70 orang. Semua ngapa Quran. Kena bunuh serta. Dalam satu insiden yang berlaku, ada satu kelompok tu minta supaya hantar ditukih hak 70, hak 25 orang ada juga. Banyak beberapa kisah berlaku. Hak maknanya orang hak mengaku Islam lah, daripada jauh so hantar mubalik. Nabi hantar. Pernah Nabi hantar sampai 70 orang. 25 orang disebut dalam riwayat. Nabi hantar. Tiba-tiba dia bunuh dengan kejam. Dia tidak bunuh lalu.
Dia kerak ledah, dia kerak hidung, dia cokeh mata. Bila Nabi sapa tu satu kihak 25 orang tu duk gerak lagi sahabat Nabi, tak mati. Kata Nabi doa sebulan, Nabi doa sedih tu sebulan Nabi doa. Sedih. Tapi waktu pun tidak disebut sebagai tahun kesedihan. Tak juga. Sahabat Nabi 70 orang semua ngapa Quran, 25 orang semua qari belaka. Tapi tak ada lah sahabat kata itu tahun kesedihan. Sebab benda tu berlaku dalam tahun yang sama berlaku. Tahun yang sama. Tiba-tiba bila Abu Talib mati, bila Khadijah mati, maka tahun itu dipanggil tahun Amul Huzni. Ulama tafhimah dia ada. Sebab Aisyah di bumi Madinah, bila Aisyah tanya peristiwa apakah yang paling sedih dalam sejarah hidup Rasul, Aisyah pernah tanya. Nabi sebut tadi kisah sahabat dia kena bunuh 25 orang, 70 orang kena cokeh mata, kena muslah dia panggil, dikelar tubuh. Nabi tak sebut kisah Abu Talib mati, Nabi tak sebut kisah Khadijah mati. Dia sedih benar tu. Tak, waktu biasa mati ni biasa bagi. Dia kena beringat juga dia. Siapa dia bubuh nama Amul Huzni bila mati Khadijah, bila mati Abu Talib. Nah. Kena beringat sikit tu. Takut kita jadi pening tak kali. Dia main Syiah ni lagu tu lah dia tak. Dia nak kait belaka tu, nak kait tu belaka. Kena beringat sikit. Kita tengok nak apa nak wi kredit kepada Abu Talib, Khadijah ni. Siapa hak benar Nabi jadi sampai sebulan Nabi baca kunut nazilah. Nabi doa, tidak kunut Nabi doa. Tu pun tidak disebut Amul Huzni. Sebab tu ulama-ulama baru ni bila dia kritik hadis tu dia kata, siapa dia? Sebenarnya pun nama tahun sedih siapa dia? Amul Huzni tahun kesedih bila mati Abu Talib Khadijah. Tak ada siapa tahu. Siapa dia sebenarnya? Banyak lagi benda lain hak sedih lagi, sahabat-sahabat Nabi mati. Jadi maksumnya Nabi tu begitu ya dia tak. Nabi tu tak lupa dan sebagainya. Tapi kalau maksum Imam Syiah ni dia jadi taraf Tuhan. Naik peringkat jadi Tuhan. Maksum dia. Maksum dia ni ke dia tahu perkara lain. Tahu bila nak mati. Tahu bila nak mati. Sayyidina Ali dia tahu bila nak mati. Ada orang tanya dia, pasti dia tahu apa dia tak lari. Masa dia kena bunuh. Sayyidina Ali kena bunuh lepas tu apa dia tidak mengelak pun. Dia kata nak ayat yang dia boleh terima takdir. Dia sebut Sayyidina Uthman, tengok tu. Muka Sayyidina Uthman kan. Sebelum memang Sayyidina Uthman, masa Nabi hidup, Nabi sebut dah dia akan mati kena bunuh. Dengan dia antara orang yang mati yang kena bunuh, yang teraniaya. Memang dia akan mati dah, tak ada lagi. Sayyidina Uthman boleh terima. Sebab tu Sayyidina Uthman ketika orang nak bunuh dia baca Quran. Tak ada masalah. Sebab dia tahu dia akan mati sebagai syahid. Maka apa sih aku nak kata Sayyidina Ali begitu juga. Sebab tu dia maksud dia tahu nak mati tapi dia boleh terima sebab Sayyidina Uthman. Tu perangai apa sih tahu. Yang ketiga, asas ajaran mereka adalah tauhid. Tuhan lain itu kita sambung semula lah. Kita sambung semula panggil lagi tu. Dan kalau berkenaan dengan maksum tu pun kena faham balik ada. Maksum ni sebenarnya untuk jaga syariat, untuk jaga syariat, jaga agama. Makna Nabi dalam konteks maksumnya Nabi untuk memberi keyakinan kepada kita bahawa Nabi tidak akan tersalah dalam bab menyampaikan syariat, menyampaikan agama Allah. Tu maksud maksumnya. Bukan nak akak ke arah Nabi daripada manusia jadi tidak manusia, tidak. Sebab tu kalau ada orang kata kalau maksum dalam ajaran salah seperti Syiah ni, tu maksum dia mengangkat iman itu menjadi seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena beza maksum Syiah dengan maksum Islam kita. Dalam konteks agama kita dia tidak sama. Jadi insya-Allah poin-poin lain itu kita bincang semula. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.